Fahaman Wahabi tak berhenti siang malam. Wahabi habis. Sampai hak tak sedar di Mekah pun marah ke Wahabi juga. Ada seorang perempuan baru ni pergi ke Mekah, syok waya macam mana tak tahu. Tengok Nabi SAW, Nabi marilah bilik dia bila dia mimpi. Bila orang tegar, salah Wahabi juga. Puak Wahabi hak marah. Kita kata kalaulah puak Wahabi marah buat awak buat kerja ni, tak apalah, Wahabi ke Wahabi lah. Orang nampak, oh rupanya Wahabi ni marah benda lagu ni. Bukan kita je marahnya. Hak tidak Wahabi, tak ada kena mengena Wahabi. Hak tak tahu Wahabi apa pun, dia marah juga. Sebab apa? Sebab kenyataan dia tak masuk akal langsung. Ada golongan yang membaca hadis yang ke-15, yang ke-13 ni, perkara yang ke-13 ni, pada muka surat 40 tu, dia tembak negara Saudi, dia tembak Najdi, dia tembak orang yang berasal daripada daerah tersebut yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Bahawa tanduk syaitan yang Nabi sebutlah hadis ni yang kita akan baca nanti merujuk kepada fahaman Wahabi. Ni saya nak betulkan balik seorang ustaz yang famous duk cakap berkenaan dengan pembongkaran Wahabi dalam YouTube tu, bersiri-siri tu. Malam ni saya nak jawab mungkin 2 siri ataupun 3 siri. Kita nak jawab dulu berdasar kepada hadis ni. Ustaz tu terus dengar baik-baik, buka telinga. Kalau dah tarik telinga tu, korek dulu, dengar baik-baik kita nak sebut. Sebab mulut dia telah memfitnah, telah menyalahgunakan hadis, telah berdusta di atas nama Nabi SAW yang bukan daripada huraian yang betul. Membaca hadis ini, dia tidak ambil sokongan kepada hadis-hadis yang lain, dan hadis ini ada dihuraikan oleh hadis yang lain. Kita baca hadis ini. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sebab apa anhuma? Sebab Ibn Umar, Abdullah bin Umar seorang, ayah dia Umar bin Khattab, diradai kedua-duanya. Itu makna radhiyallahu anhuma. Qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi Najdina. قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan sahihnya bab fitan, bab fitnah. Baik, kita baca. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah berkatilah bumi Syam kami, ya Allah berkatilah bumi Yaman kami. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan Najd kami? Rasulullah SAW berkata, ya Allah berkatilah bumi Syam kami, ya Allah berkatilah bumi Yaman kami. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan bumi Najd? Bumi Najd kami. Seingatku baginda berkata, pada kali yang ketiga, di sana berlakunya gempa bumi serta fitnah, dan di sana jualah munculnya tanduk syaitan. Baik, huraian dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita tentang sebaik-baik tempat tinggal pada akhir zaman. Bumi Najd yang dimaksudkan ialah An-Najd yang dikenali yang terletak di timur Hijaz. Pandangan yang mengatakan bumi Najd ialah negara Iraq, dan ada juga pandangan yang mengatakan adalah tidak benar kerana Najd bermaksud kawasan tanah tinggi. Mereka bertanya lagi, bumi Najd kami. Dalam hadis merujuk kepada tempat dinamakan sebagai Najd. Maka pemahaman yang tepatlah berdasarkan nama yang tersurat, bukan maksud yang tersirat.
Bahkan bumi Najd yang terkenal juga adalah kawasan tanah tinggi Hijaz. Nama Iraq tidak disebut dalam hadis. Bahkan tidak terdapat orang Islam di Iraq pada ketika itu, seperti mana Iraq yang terletak di bumi di timur Madinah. Sebaliknya, lokasi Iraq lebih hampir dengan utara Hijaz berbanding timur. Kemunculan tanduk syaitan ialah perumpamaan tentang berlaku fitnah yang amat dahsyat, karena tanduk ialah simbolik kepada kekuatan. Tidak ada lagi permulaan berlakunya fitnah yang dahsyat itu adalah dengan kemunculan Musailamah Al-Kadzab di sana. Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, di daerah apa ni orang panggil, di Najd, di kampung, kebetulannya dekat dengan kampung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pergi di Riyadh baru ni, saya pergilah tempat terbunuhnya syuhada, kubur syuhada yang melawan dengan golongan murtad Musailamah Al-Kadzab ni. Ada dua belah kubur, di sini satu, di seberang jalan satu. Ada lagi kubur dia. Kubur bukan Musailamah tu, kubur sahabat-sahabat yang syahid yang menentang Musailamah ini. Baik. Berkenaan dengan bumi Syam dan juga bumi Yaman, ada hadis yang Nabi SAW memuji negeri Syam ini. Di situ bumi para anbiya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim semasa menguraikan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yakni Muhammad pada satu malam daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. Sekelilingnya di situ termasuklah tanah Syam yang berada di sekeliling Masjidil Aqsa, sekitarnya, sekitar Palestin ini. Termasuklah bumi Suria. Kalau Yaman, ada hadis lain juga yang mengatakan Nabi sebut. Riwayat Nabi kata al-iman bil Yaman. Iman itu di Yaman. Pada ketika itu, al-hikmatu yamaniyah, kebijaksanaan itu di Yaman. Al-ilmu bil Yaman, ilmu itu di Yaman. Sebab apa Nabi sebut begitu? Di antara perkara disebut oleh Dr. Abdul Majid Zindani, rektor masa tu Universiti Al-Iman yang telah dirampas oleh Houthi. Sekarang ni Syekh duduk di Turki. Hikmah di Yaman, kebijaksanaan tu di Yaman disebut. Di Yaman ini ada satu ilmu yang orang Yaman mula-mula kaji, iaitu ilmu berkenaan dengan i'jazul ilmi, mukjizat Al-Quran daripada sudut sains. Allah Ta'ala beri kelebihan ke dia. Dan orang Yaman ni baik-baik. Hak jahat tu adalah, tapi nak banding dengan Arab lain, dia baik sikit. Sebab tu almarhum Tok Guna Aziz kata, kalau buat balik malaikat hak duduk di Mesir tu, dia kata kalau habis malaikat Malaysia ni, nak beritahu baiknya orang Mesir ni ada hak baik-baik sungguh. Tapi dia kata kalau buat balik syaitan hak di Mesir ni, dia kata kalau habis syaitan di Malaysia. Nak beritahu buat jahat atau jahat sungguh. Orang Yaman ini dia baik-baik. Dan isyarat kepada Yaman dan negeri Syam ini juga disebut dalam surah Wat-Tini Waz-Zaitun, sebagaimana dihurai oleh para alim ulama. Para mufassirin menghuraikan At-Tin Waz-Zaitun terlibat juga dengan bumi Syam. Wa Turi Sinin, itu Turi Saina, tempat Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, negeri Mekah itu sendiri yang diberkati oleh Allah. Itu doa Nabi kepada negeri ini. Dan kedua negeri inilah yang sedang bergolak. Mungkin ada sebab yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila Nabi sebut berkat dua kali, Nabi doa ni untuk bumi Syam, bumi Yaman, lalu bagaimana dengan An-Najd, bumi Najd ini? Nabi sebut di sana ada
gempa bumi. Dan di sana juga munculnya fitnah dan tanduk syaitan. Baik. Kebetulan Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi daripada Bani Tamim, berasal daripada Najd, tempat negeri kelahiran yang dikatakan munculnya tanduk syaitan ni. Lalu golongan yang tidak suka dengan Muhammad bin Abdul Wahhab oleh kerana gerakan untuk merampas kembali Jazirah Arabiyah oleh Bani Saud, disokong oleh Muhammad bin Abdul Wahhab kerana mereka mempunyai kabilah yang cukup besar. Kabilah cukup besar. Jadi kehidupan berpuak-puak dan berkabilah memainkan peranan yang penting untuk siapa yang kuat dan siapa yang boleh mengintah. Tak kurang juga Bani Saud, yang dalamnya di kalangan orang yang hebat-hebat daripada sudut politik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia fikir bahawa untuk menghapuskan khurafat-khurafat yang dibiarkan oleh kerajaan Utsmaniyah Turki yang menguasai Mekah pada ketika itu, dibiarkan begitu saja. Maka Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni, dia ada kesedaran untuk diambil balik. Maka apabila dia terlibat dengan politik, terlibat dengan peperangan, menyokong Bani Saud untuk mengambil tanah Arab, maka ulama-ulama yang mengampu kerajaan Utsmaniyah menulis tulisan, menulis kitab, menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dengan tuduhan-tuduhan yang berat. Maka tuduhan itu sampai ke negara kita terlebih dahulu, nak banding dengan pujian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu tuduhan dan fitnah itu tidak dikaji oleh para asatizah, disambung mata rantai fitnah itu, dibawa, dijajah merata-rata dengan fahaman Wahabi. Wahabi, 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 tak berhenti siang malam. Wahabi habis. Sampai hak tak sedar di Mekah pun marah ke Wahabi juga. Ada seorang perempuan baru ni pergi ke Mekah, syok waya macam mana tak tahu. Tengok Nabi SAW, Nabi marilah bilik dia bila dia mimpi. Bila orang tegar, salah Wahabi juga. Puak Wahabi hak marah. Kita kata kalaulah puak Wahabi marah buat awak buat kerja ni, tak apalah, Wahabi ke Wahabi lah. Orang nampak, oh rupanya Wahabi ni marah benda lagu ni. Bukan kita je marahnya. Hak tidak Wahabi, tak ada kena-mengena Wahabi, hak tak tahu Wahabi apa pun, dia marah juga. Sebab apa? Sebab kenyataan dia tak masuk akal langsung. Masuklah Kaabah, nampak tangga lah semua sekali lah, orang sambut dia besar-besar. Apa ni? Orang mabuk ketum duk lagu ni. Nah, rupa-rupanya kita berdoa lah supaya akal dia sihat. Sebab akal dia tahu apa sihat, sebab tu dia boleh kata begitu. Baik, tu saya tambah ulah banyak. Kalau kita tengok, ada satu tulisan dalam akhbar di Malaysia dahulu, lama dah tulisan ni, iaitu berkenaan dengan fahaman Wahabiyah di Malaysia, di bawah tajuk memahami ancaman terhadap ahli sunnati wal jamaah. Panjang lebar ditulis oleh seorang orang agama juga dalam Malaysia, dan dijawab serta dikaji oleh seorang doktor yang mengajar universiti. Dan jawapan itu diletakkan dalam web dia, tuan-tuan boleh baca. Dan saya kira jawapan itu lengkap untuk menjawab semua kesamaran berkenaan dengan hadis ini, dinisbahkan kepada fahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menuduh bahawa Syekh Muhammad Abdul Wahhab inilah yang disebut oleh Nabi sebagai fahaman Wahabi, fahaman Khawarij, dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab inilah yang membawa tanduk syaitan. Saya kira benda ini cukup untuk kita jawab. Baik.
berkenaan dengan tanduk syaitan yang muncul di negeri Najd, tempat munculnya tanduk syaitan. Pertama, maksud Najd di sisi Al-Imam Al-Bukhari. Sebab hari ini Bukhari ni maksud dia apa dia yang Bukhari faham, Imam Bukhari faham macam mana. Baik, Al-Bukhari rahimahullah meletakkan hadis ini dalam bab berjudul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan fitnah itu datang daripada sebelah timur. Ini dia sebut. Bukhari letak fitnah yang datang daripada sebelah timur. Kemudian beliau meriwayatkan hadis yang kita bacakan tadi, termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca tadilah untuk negeri Syam dan juga Yaman. Baik. Berdasarkan judul bab yang diletak oleh Imam Bukhari. Baik, gini. Kita nak faham satu hadis ni. Satu hadis kita nak faham ni. Di bawah istimbat hukum mana dan di bawah tajuk apa, nak bicara masalah apa, kita kena tengok ulama hadis meletakkan pada bab mana. Itu penting. Ramai juga boleh baca Sahih Bukhari, ramai juga boleh baca kitab hadis, dan ramai juga orang boleh ambil kitab hadis tu, orang boleh ambil hadis tu, dia buat benda ni, dia buat hukum, dia buat dalil kepada apa yang dia nak cakap. Dan kadang-kadang apa yang dia bercakap itu tidak kena langsung dengan bab yang disebut oleh para muhaddis, para imam hadis. Contoh kalau bab tahlil, ni orang marah ni, tak tahlil. Dia kata bab apa? Tahlil boleh ya, sedekahun jariah. Dia kata sedekah jariah. Tengok dulu dia letak bab apa, bab apa dia letak tu, hadis tu. Bukan bab mengadakan perkara selepas kematian. Itu bab nak cari bekalan untuk kita tinggal kalau kita mati, ada amal jariah. Bermakna benda amal kebaikan ni kita buat sendiri masa hidup, bukan tunggu orang mati baru kita mati baru orang suruh orang buat tahlil dan sebagainya. Jadi kena faham bab tu dulu sebelum daripada bercakap. Ramai je orang boleh baca hadis, ambil hadis tu, ambil ini ramai je boleh baca, tapi kefahaman kepada bab untuk satu tajuk itu benda yang sangat penting untuk kita faham. Ternyata dia kata Al-Imam Bukhari tidak menentukan secara pasti apa yang dimaksudkan Nabi SAW dengan negeri Najd, kerana ungkapan beliau dari sebelah timur adalah terlalu umum. Dia kata hadis ni walaupun dalam Bukhari, tapi kefahaman Imam Bukharinya, Imam Bukhari tidak letak tajuk fitnah daripada Najd, tak ada. Tapi Imam Bukhari sebut fitnah daripada sebelah timur. Maknanya dia nak kata Najd yang ada tu betul-betul yang Nabi sebut sebagaimana orang nak sebut ni, tidak. Dia kata datang daripada sebelah timur. Kemungkinan ia bermula daripada kawasan Madinah sampai ke Iraq. Kemungkinan daripada Madinah sampai ke Iraq ataupun Iran ataupun seterusnya. Lalu Imam Bukhari tidak meletakkan Najd khusus untuk Jazirah Arab, negara Arab. Sebagaimana orang letak Najd pada hari ini kepada Riyadh. Dah dekat dengan Riyadh tu. Dekat dengan Riyadh tu ada satu tempat saya pergi itulah. Ni tempat dia ni. Mana Musailamah Al-Kazzab pun di situ, Muhammad Abdul Wahab pun di situ juga. Dia kata sama tarah dua-dua ni. Dua-dua ni pelampau. Tu mengaku jadi Nabi, ni ubah hukum Allah Ta'ala. Dia boleh kata begitu, ustaz ni. Mu tanggunglah esok. Mu pandai bercakap begitu, esok mu jumpa Muhammad Abdul Wahab dan mu jawab depan dia. Menjawab depan dia. Tuhan tanya esok, biarlah mengajar kuliah tiap-tiap malam pun, bergegar ceramah pun, tapi bila menuduh seseorang tanpa bukti dan dikemukakan bukti ini, tidak mahu pakai bukti yang betul. Kenapa? Kerana fahaman ekstrim yang ada dalam tubuh tu, tak mau terima sunnah Nabi SAW, jaga periuk nasi. Mu akan jumpa esok-esok tu dengan Muhammad Abdul Wahab.
Allah Ta'ala akan panggil sebelum masuk syurga, heret jubahmu, panggil Muhammad Abdul Wahab, ni orang fitnah kamu, selesai daripada masyarakat Islam. Boleh gitu? Kalau berani silalah. Apa yang saya sebut ni, saya bersaksi di hadapan Allah Ta'ala, saya akan bercakap bagi pihak orang yang memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya nak bangkit di akhirat, saya kata, Syekh, saya bela dah Syekh dalam muka dunia. Saya bela sebab apa? Sebab ni dia kata ni, saya dengar ni video dia, saya dengar YouTube dia, masuk dalam TikTok, masuk dalam Instagram, masuk habis dia fitnah Syekh. Saya dengar dan saya tolong jawab bagi pihak Syekh. Dia lah. Mudah-mudahan ada saham bagi saya. Ada saham. Segala pahala hak dia buat, dia mengajar ke, dia sedekah ke, buka mak tahfiz apa tu, Allah Ta'ala kutip semua sekali, letak atas kepala Syekh Muhammad Abdul Wahab. Hak ada dosa-dosa Syekh Muhammad Abdul Wahab apa ambil semua, letak atas kepala dia. Free masuk syurga kawan. Betul lah Syekh saya kata dulu, dia kata Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, dia kata kalau Allah Ta'ala nak bagi dia syurga, cukup dengan orang fitnah dia. Bukan sini je, dunia ni. Tulis kitab. Bukan nak kata dia maksum, dia tak ada. Ada dia silap, ada. Kesilapan ijtihad dia mungkin nampak ekstrim sangat. Ekstrim kena pada zaman dia. Zaman dia. Kalau tak pergi beruntuh, kubur-kubur ada tu, apa jadi pada negara tu? Apa jadi? Kalau negara tu diperintah lagi oleh wakil daripada Uthmaniyah pada ketika itu, pemerintah negara Saudi tu, kubur tu dibangunkan. Kalau tidak ada orang macam Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, tak tahu jadi apa tempat tu. Jadi tempat tu lah macam di Sudan, macam di sebelah ada Yaman, puja kubur, jadi gitu. Saya pergi ke Riyadh baru ni, ada Syekh tu, kawan saya tu, ada satu tesis yang baru disudahkan berkenaan dengan pengaruh Syiah di Indonesia serta penyerapan budaya dan amalan Syiah ini ke dalam para habaib di Indonesia. Ada tesis lagi tadi baru saya siap cetak di kedai buku. Saya tak baca lagi, lebih bukanlah 300 lebih muka surat. Tak ada nak baca lagi, tapi insya-Allah lah bila saya baca saya akan bagi tahu maklumat dalam tu. Apa sebenarnya yang duk masuk begini dengan Hanana dengan apa tu, mari di mana benda tu? Dia buat tesis PhD dapat terbaik. Nanti kita bakal baca hak dia. Orang ingat agama ni untuk berseronok. Agama ni bukan untuk berseronok. Agama ni untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Baik. Letih. Cakap slow-slow takut tak faham. Baik. Jadi jelas Imam Bukhari tidak letak dalam fitnah di Najd, tetapi dia sebut fitnah daripada arah timur. Ini bermakna dia nak mengkonfirmkan bahawa benda ni betul-betul mari pada Najd, dia pun tak konfirmkan. Bukan tak konfirmkan hadis ini sahih. Tapi kefahaman hadis ini. Baik. Yang keduanya, maksud Najd berdasarkan bandingan dengan riwayat-riwayat lain. Selain daripada riwayat Al-Bukhari di atas, hadis ini juga ada riwayat daripada beberapa sumber hadis dengan matan yang berikutnya, dengan matan yang lain. Di antaranya disebut bahawa Nabi SAW bunyinya lebih kurang tadi juga, berkatilah negeri Yaman dan berkatilah sukatan gantang dan cupok kami. Itu tambahan. Tiba-tiba seorang lelaki mencelah, wahai Rasulullah, doakan juga untuk negeri Iraq kami. Ada matan yang lain, doakan juga untuk negeri Iraq kami ni macam mana. Lalu baginda berpaling daripadanya dan bersabda, padanya berlaku gempa bumi, fitnah dan berlakunya tanduk syaitan. Ini yang kata Iraq ni. Tetapi kalau kita bacalah kitab kita ni, dia menolak pendapat ni juga. Tak apalah, kita tepi dulu kitab kita ni. Kita bukan percaya dengan kitab ni, kita buat kajian. Boleh faham tu? Sebab ini pendapat. Ini pendapat. Tuan kitab ni dalam bab ni dia tawakuf. Dia berhenti. Maknanya dia tergantung benda tu. Dia nak kata Iraq pun tak betul juga. Nak kata Najd Jazirah Arab pun tak betul juga. Dah di mana?
di mana ni kita akan nampak satu hari nanti tempat mana. Gitu ulasan tuan kita ni. Boleh faham ke tak ni? Takut tinggi sangat tak faham nah. Ni kita faham satu-satu. Baik. Matan kepada hadis ini riwayat Bukhari, dalamnya ada penambahan, iaitu didoakan Mekah dan Madinah. Baik, tak apa. Meskipun ada perbezaan di antara dua riwayat tersebut, tapi hakikatnya ia riwayat yang sama. Kerana apa? Sebab apa riwayat sama ni? Baik. Kerana rantaian perawi dia bertemu sama dengan seorang sahabat sahaja yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Matan riwayat Bukhari, lalu sana ikut Nafi' ibn Umar radhiyallahu anhu. Matan riwayat lain Abu Nu'aim ibn Asakir juga sampai kepada Abdullah bin Umar. Maknanya hak kata Iraq tadi, dia lalu kok perawi ni siapa pada tuan sama. Hak kata Najd tadi, hak tak ada sebut Iraq tu, dia lalu kok perawi lain tapi sampai pada Abdullah bin Umar. Bermakna hadis ini menjadi penguat di antara satu sama lain. Dan nak kata Najd itu betul-betul di Arab Saudi itu tertolak sama sekali. Nak tuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab itu tak tahu mari di mana benda tu. Hanyalah rekaan dan khayalan orang yang menuduh semata-mata. Baik. Ketah ni saya bagi minggu depan. Kita sama-sama baca. Tak habis lagi ni, tak habis lagi, sikit lagi. Berapa minit lagi tu Imam? 2 minit, tak apa. Masa kecederaan. Tapi dia kata, mengikut kaedah ilmu hadis, kedua-dua riwayat Nafi' dan Salim ini saling menyokong antara satu sama lain. Kerana dia daripada sahabat yang sama. Mari kau ni pun contoh saya. Kau ni siapa ketua imam? Siapa ketua imam? Lepas tu kawan ni pula pergi round jauh si, siapa ketua imam juga? Mana orang yang sama, cuma jalur yang berbeza. Bila jadi yang benda begitu, memberi isyarat bahawa kedua-dua itu saling menyokong antara satu sama lain. Itu mengikut hadis. Baik. Dia kata ini bermakna perkataan Najd dalam riwayat Al-Bukhari menjadi tafsiran bagi maksud perkataan Iraq dalam riwayat Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir. Perkataan Najd dalam tu adalah tafsiran kepada perkataan Iraq yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Jadi jelaslah situ. Kalau kaedah ilmu dibahas gitulah. Baik. Itu dari sudut hadis. Satu lagi, maksud ini diperkuatkan oleh matan riwayat Muslim, di mana Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya ahlul Iraq, dia kata wahai ahli Iraq, kata Ibnu Umar, alangkah banyaknya persoalan kamu tentang perkara kecil, dan alangkah banyaknya pula dosa besar yang telah kamu lakukan. Aku mendengar ayahku, yakni Abdullah bin Umar, ayah dia ni cucu Sayyidina Umar ni, Salim ibn Abdullah bin Umar. Salim ni siapa? Anak pada Abdullah bin Umar. Dia siapa? Cucu Sayyidina Umar. Dia kata ayah aku pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu datang daripada sebelah sini. Lalu baginda mengisyaratkan tangannya ke sebelah timur, ke arah mana terbitnya dua tanduk syaitan. Jelas riwayat Muslim, dan kata-kata Nabi SAW dituju kepada penduduk Iraq, isyarat tangan Nabi ditujukan kepada negeri Iraq. Maka berdasar keseluruhan riwayat ini dapat disimpulkan An-Najd yang terdapat dari riwayat Bukhari merangkumi seluruh negeri Iraq secara umum, bukan menjurus kepada satu tempat yang dikhususkan dalam Jazirah Arabiyah. Dua hadis tu saya sebut tadi, lalu kok ni sampai pada Abdullah bin Umar, lalu kok ni sampai pada dia. Sokongan dia duduk pada riwayat Muslim ini, yang dia kata aku pernah dengar ayah aku sebut bahawa kamu kena sabar. Mula-mula dia kata wahai ahli Iraq, kamu jangan gaduh sangat masalah kecil ni, sebab
kamu jangan duk buat sangat banyaknya berdosa besar di kalangan kamu. Ayah aku pernah sebut, dia kata bahawa Nabi SAW sebut fitnah ini akan datang daripada sebelah ini, sebelah timur, mengisyaratkan tangan dia itu kepada arah negeri Iraq. Boleh faham? Maka mana mu ustaz yang duk kata Najd ni Arab Saudi, duk kata Muhammad Abdul Wahab ni mana? Penipu dan pembohong besar menjawab depan Allah Ta'ala. Baik, kita sambung kuliah kita akan datang untuk kita sebut maksud Najd berdasarkan kepada huraian ulama, dan kita akan sebut maksud Najd daripada sudut bahasa, maksud Najd daripada fakta sejarah, maksud Najdi daripada sudut geografi, maksud Najd daripada sifat yang khusus, dan juga kesimpulan maksud tanduk syaitan Najd itu di mana. Jadi mungkin 2 siri 3 siri lagi untuk kita faham perkataan ini, supaya kita dapat menjawab mulut-mulut celupar yang menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab yang menjadi satu tokoh reformasi dakwah, mujaddid yang hebat, boleh mengubah, bukan sahaja mengubah negara itu dari kacau bilau menjadi sebuah negara tauhid. Alhamdulillah sampai kepada hari ini, dan kita minta Allah Ta'ala jaga golongan-golongan yang membela agama Allah ni dan menghancurkan musuh-musuh yang cuba untuk menjahanamkan agama Allah Ta'ala ini.